Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis sa'ah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada pagi ini. Minggu yang terakhir sebelum berhari raya yang akan berhari raya di rumah. Baik, insya-Allah kita nak menyambung perbincangan kita pada ayat yang ke-7. 7. Ya. Ayat yang ke-7. Muka surat 546. Muka surat 546. Muka surat 546. Ayat yang ke-7 ni dia adalah sambungan daripada ayat yang ke-6, iaitu membincangkan mengenai perihal harta rampasan dan harta rampasan yang tidak berperang. Ya, yang disebut sebagai al-fai dan al-fai. Sebelum Allah beritahu kepada siapa yang perlu diberikan harta tersebut, Allah sebutkan dulu kenapa semua harta itu Allah berikan kepada Nabi SAW. Sebagaimana tentera kaum muslimin pada ketika itu, Allah memenangkan mereka dengan tanpa mereka perlu bersusah payah dengan kuasa Allah. Maka dengan kuasa Allah juga Allah menentukan harta rampasan itu berhak diberikan kepada siapa. Maka dalam ayat yang ke-6, kalau kita lihat Allah sebutkan apa sahaja harta rampasan, ma afa Allahu ala rasulihi. Dan Allah hanya sebut ala rasulihi sahaja. Allah tak sebut yang lain-lain tu. Allah sebut ala rasulihi sahaja. Dan kenapa Allah sebut ala rasulihi sahaja? Allah tak terus sebut macam ayat ke-7 tu kan? Sama je permulaan dia, ma afa Allahu ala rasulihi, sama je permulaan dia. Ya. Tapi tambahan dia ada min ahlil qura falillah walil rasul, pembahagian dia seterusnya. Kenapa Allah sebut rasulihi sahaja? Kerana Allah tahu para sahabat ini mereka sangat taat dan juga patuh kepada rasul dia. Maka bila Allah sebut ma'afa Allah ala rasulihi, apa sahaja harta rampasan yang Allah berikan kepada rasul dia, maka para sahabat tahu, oh okey, Allah dah tetapkan harta rampasan ni semua untuk Nabi SAW. Maka mereka dah tak ada banyak nak tanya dah tak ada nak mempersoalkan dah. Sebab kalau berkaitan dengan Nabi SAW, mereka memang taat 100%, kan? Dah tak ada soal-soal dah. Maka cukup dengan Allah sebut ma'afa Allahu ala rasulih, apa yang harta rampasan Allah berikan kepada rasul dia, dah cukup dah, kan? Para sahabat memang dia dah terus dengar dah tak ada apa banyak cerita dah. Kemudian setelah itu baru Allah terangkan kepada siapa harta rampasan ini yang perlu diberikan. Diagihkan. Juga diberikan kepada keluarga yang terdekat, anak yatim dan juga orang miskin. Dan dalam ayat-ayat yang menceritakan mengenai infak ataupun ayat yang menceritakan mengenai nak buat baik, kan? Antara yang terawal yang Allah akan sebutkan ialah ini. Ini yang antara golongan yang terawal yang Allah akan sebut. Kan? Kalau kita lihat dalam kurba dan untuk yang mempunyai kaum sahabat. Kalau kita lihat dalam surah yang kedua ayat 215. Ayat
Oh, ada satu bina. Surah 2. 2 ayat 215. 1 Itu surat 33. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من Billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. يسألونك ماذا ينفقون قل ما للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين للوالدين وابن والأقربين السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وما وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Terjemahan. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang akan mereka belanjakan dan kepada siapakah? Katakanlah, apa jua harta benda yang halal yang kamu belanjakan harta, maka berikanlah kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang yang terlantar dalam perjalanan. Ingatlah, apa jua kebaikan yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya dan akan membalas dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Baik. Maka di sini Allah sebutkan falil walidain, kemudian kepada al-aqrabin. Al-aqrabin orang-orang yang dekat. Dekat kan, kaum kerabat. Kan? kaum kerabat. Macam ayat tadi digunakan walidhi al-qurba. Al-qurba. Jadi dia adalah golongan yang grup yang awal-awal. Allah sebutkan, bukan yang belakang, awal. So kalau awal itu maksud dia perlu diberi perhatian. Begitu juga kalau kita lihat pada surah yang keempat ayat 36 atau 39. Lihat ya. 36. Ayat 36. Muka surat 84. 84. Muka surat 84 surah An-Nisa, surah yang keempat ayat ke-36. Ayat 36. 36. Baik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Terjemahan Ayat 36 ya saya. 36. Dan beribadahlah kepada Allah
dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang kesusahan, dan hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang takbur dan membangga-banggakan diri. Baik. Sama dalam ayat ni, Allah mulakan dengan Allah cerita tentang diri dia. Lepas tu Allah terus cerita tentang wabil walidain dan juga wabizil qurba. Mulakan dengan orang-orang yang terdekat. Ini tadi siapa yang Allah sedang berikan dia peluang sekarang ni menjaga ibu? Saya tak perasan tadi. Datuk Zuraidah ke siapa? Saya. Bukan ibu, bapa, ayah. Ayah. Allah beri peluang sedang sekarang ni untuk buat apa? Ihsan. Kan ihsan ni dia lebih daripada baik. Kan? Kalau contoh buat baik itu adalah cakap elok, bagi duit belanja, buat baik. Tapi ihsan ni lebih daripada tu. Maksudnya kalau sakit tu kita jaga dia betul-betul. Sebab lagi susah jaga waktu sakit daripada waktu sihat. Maka dengan ibu bapa kena ihsan, buat yang lebih baik ekstra daripada biasa. Dan kemudian lakukan perkara yang sama dengan wabizil qurba, kaum kerabat yang dekat. Maka Allah suruh beri perhatian dalam banyak ayat sepanjang dalam Al-Quran ini, memang ini buat baik kepada ibu bapa dan juga kaum kerabat. Allah asingkan selalunya ibu bapa tu. Sedangkan ibu bapa termasuk juga dalam kaum kerabat, tapi sebutannya itu diasingkan. Sebab apa? Dalam kaum kerabat itu yang paling utama ibu bapa nak kena beri perhatian. Lepas tu kaum kerabat yang terdekat. Dan dalam kaum kerabat yang paling utama ialah siapa? Ibu bapa. Adik-beradik. Ibu bapa, kemudian isteri dan juga anak-anak. Isteri dan juga anak-anak. Ini paling dekat dengan kita. Kemudian pergi kepada adik-beradik, kemudian pergi kepada pakcik, sepupu dan sebagainya. Kadang-kadang orang terlepas pandang kepada pasangan dia dan anak-anak dia. Isteri dan juga anak-anak tu kadang orang terlepas pandang, orang berlebih kurang. Kan? Bagi bantuan kat luar lebih, dengan isteri dan juga anak-anak tu dia kurang nak beri perhatian. Dan juga pada diri sendiri pun kena beri perhatian juga. Kena berinfak pada diri sendiri. Nabi kata siapa yang ada rezeki yang lebih dari sudut harta, kan, maka Nabi kata berilah hadiah pada diri dia. Maksudnya spend untuk diri sendiri. Bukan tak boleh spend, Nabi suruh spend kan, untuk diri sendiri. Dan juga untuk isteri dan juga ahli keluarga. Dan jangan terlampau spend untuk kita, kan, isteri dan anak-anak, kita tak spend untuk mereka bawa berjalan ke, makan ke, pakaian ke, kita tak spend. Untuk kita spend berya-ya, kan. Ataupun untuk orang luar kita spend banyak, tapi untuk ahli keluarga kita, isteri dan juga anak-anak kita tinggalkan. Maka Nabi suruh beri perhatian. Kalau setiap orang beri perhatian kepada orang yang terdekat kepada dia, kan, maka mestilah masyarakat kita semua akan okey. Beri perhatian pada orang yang terdekat. Ini Allah sebutkan pada dua perkara. Yang pertama, beri perhatian mengenai akhirat dia. Yang kedua, ketika di dunia, beri perhatian mengenai apa kehidupan dia di dunia dari sudut wang ringgit dia. Wang ringgit dia, bantuan, beri bantuan yang wang ringgit, beri bantuan pekerjaan. Kan? Tapi yang pertama, secara umumnya kena beri perhatian pada orang yang terdekat dengan kita. Itu yang Allah sebutkan dalam surah 66 ayat yang ke-6 itu, wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Allah suruh jaga orang yang terdekat. Yang dekat dulu. Nak bagi infak, nak buat ihsan, buat kepada siapa dulu? Ahli keluarga. Ahli keluarga yang terdekat dulu. Maka hubungan kekeluargaan ini sangat dititik beratkan dalam agama. Kita kena tahu prioriti ini. Kena tahu prioriti ini. Ustaz, Ya, saya nak tanya Ustaz. Okey. Macam ayah saya dia ada duit lah. Tapi saya yang uruskan dia punya infak tu, nak sedekah mana-mana tu, macam mana tu Ustaz? Dia tak tahu saya sedekah kat fakir miskin ke apa, dia tak tahu. Saya yang uruskan tu. Kalau dia beri kebenaran untuk uruskan, boleh.
Sebab dia tak berapa nak faham lagi nak faham urusan tu kan. Jadi saya yang pegang duit dia, jadi saya yang macam sedekah ke masjid ke macam mana tu. Jadi saya kena beritahu dia lah, ya Ustaz, apa yang saya buat tu. Kena beritahu dia. Sebab itu harta dia, kepunaan dia. So kena beritahu dia, minta keizinan daripada dia. Kan? Sebab mungkin juga mungkin dia nak bagi pada anak-anak dia ke, kan, nak bagi kat cucu ke, kan. Dia kena minta keizinan pada dia. Walaupun kita buat benda tu benda yang baik. Kena minta keizinan juga pada dia, yang tidak bagi tahu dia. Kalau kita beritahu secara umum pun boleh je. Beritahu nanti kalau katalah dia dah tak berapa nak faham Ustaz, macam kita beritahu dia macam yalah, nak cakap pun susah dia dah tak berapa nak faham Ustaz, macam mana? Kira macam maklum je lah. Tak apalah kalau kita dah beritahu dia, dah maklumkan dia. Kalau kita boleh mendapatkan sampai keizinan dia, okey. Tapi kalau kita dah maklum dia, kita tahu dia faham apa yang kita bagi tahu dia tu, dan okeylah. InsyaAllah. Soalan Ustaz? Ya, silakan. Okey, kita ada harta Ustaz. Kita ada harta dan dalam kita masih hidup, dan kita ada anak dan kita ada cucu. Boleh tak kalau macam harta kita tu, kita nak letak nama cucu kita? Cucu tu mungkinlah atas sebab tertentu. Kita kata okeylah, harta yang mana yang dia belum faraid ni, saya nak bagi kat cucu saya. Boleh tak Ustaz? Hibah lah, hibah. Hibah. Boleh. Walaupun anak-anak lain ada, anak-anak kita tak bagi lagi, kita pergi bagi kat cucu. Boleh tak? Itu semua kita boleh buat 1/3 daripada harta. Ya. Semasa kita hidup tak apa. Semasa hidup 1/3 itu pun 1/3 sahaja. Lagi 2/3 memang kena faraid. Untuk waris. Lagi 2/3 wajib faraid. 1/3 sahaja boleh kita nak berikan infak kepada siapa yang kita nak. Okey. Masih Ustaz. Baik. Maka sebab tu dalam ayat ni, ayat yang ke-7 surah Al-Hasyr ini, Allah gariskan perkara yang sama, iaitu harta itu untuk Allah, Rasul dan juga kepada kaum kerabat. Kemudian kepada anak yatim dan juga orang miskin. Ini bentuk apa? Ini bentuk perhatian Allah kepada mereka. Dan mungkin anak yatim dan orang miskin, orang tak berapa nak mungkin pandang sangat, kan? Ataupun mungkin orang terlepas pandang. Dan jadi Allah mentionkan perkara ini dalam setiap bila cerita tentang infak, cerita tentang nak bagi harta dan sebagainya, mesti akan ada wal yatama dan masakin, mesti akan ada. Kan, yatama, masakin ni mesti akan ada. Ini bentuk perhatian Allah. Orang yatim dan orang miskin. Yang pertama, dia bentuk perhatian Allah kepada mereka. Yang kedua, ini bentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Perhatian dan juga kasih sayang Allah kepada mereka. Jiran tetangga pun jiran tetangga wajar. Baik, jiran tetangga juga termasuk. Jiran tetangga juga termasuk. Kan, itu dalam ayat yang surah An-Nisa ayat 36 tadi. Dia disebut wal jari dzil qurba wal jaril junub. Jiran yang dekat dan juga jiran yang jauh. Ada 3 definisi jiran yang dekat dan juga jiran yang jauh. Yang pertama, jiran yang dekat dan jauh itu, yang pertamanya kita lihat dari sudut hubungan. Baik, maka wal jari dzil qurba itu adalah orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan kita. Wal jaril junub adalah orang yang dia tak ada hubungan kerabat dengan kita. Itu yang pertama, lihat dari sudut hubungan. Yang kedua, lihat dari sudut tempat. Wal jari dzil qurba adalah jiran yang dekat dengan rumah kita. Wal jaril junub adalah jiran yang jauh daripada rumah kita. Yang ketiga, dilihat dari sudut agama. Wal jari dzil qurba ialah jiran yang dia seagama dengan kita. Wal jaril junub adalah jiran yang bukan seagama dengan kita. Maka di Islam ataupun tak Islam, dua-dua kita kena beri perhatian, kena berbuat baik kepada mereka, boleh beri hadiah kepada mereka, sama di Islam ataupun bukan Islam. Baik. Maka ini bentuk saya punya telefon bergegar. Bentuk perhatian Allah kepada al-yatama dan juga al-masakin. Dan bentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Baik.
semua ini pada ayat Al-Fai dan juga pada ayat contoh Al-Ghanimah contohnya tentang harta rampasan secara umumnya, inilah bentuk pengurusan harta yang Allah berikan, yang Allah ajarkan dalam Islam. Bentuk pengurusan harta. Kenapa Allah buat begini? Ini Allah sebutkan dalam ayat ini pada bahagian kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Supaya harta itu tidak berpusing-pusing di antara orang yang kaya sahaja. Maka sebab itu Allah letakkan pembahagian yang lain ini. Kerana kita mungkin ada Allah berikan kelebihan harta, tapi mungkin ahli keluarga kita Allah tak berikan yang sebegitu. Maka berikan kepada ahli keluarga, anak yatim, miskin dan juga ibnu sabil, supaya harta itu tidak berpusing hanya di kawasan orang-orang kaya sahaja. So, orang kaya akan bertambah kaya, yang miskin akan bertambah miskin. Kan? Ini konsep asas dalam nak menguruskan harta. Itu dalam ayat Quran Allah sebut wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq. Allah dia melebihkan sebahagian daripada kamu daripada sebahagian yang lain dari sudut harta. Apa yang perlu dilakukan? Famal ladzina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum. Maka orang yang Allah berikan kelebihan di sudut harta, maka apa yang dia perlu lakukan ialah dia kembalikan harta tersebut kepada orang lain. Allah gunakan perkataan raddi, kembalikan. Dan maksudnya dalam harta orang yang lebih itu ada harta orang lain, maka kembalikan kepada mereka. Dan supaya harta itu tidak berlegar di antara orang-orang kaya sahaja. Baik. Kenapa Allah menetapkan metod ataupun cara mengurus harta yang sebegini? Kenapa rasa-rasanya Allah menetapkan metod ataupun cara pengurusan harta yang sebegini? Supaya Sama-sama. semua orang boleh dapat lah. Benefit. Supaya Tak ada semua orang boleh dapat benefit. Andihan yang apa ya, yang mencapai keseluruhannya. Yang adil. Baik. So, Nak uji orang kaya. supaya adil. Dua, menguji orang kaya. Letak orang yang Berada. berharta lebih. Kan? Baik, lagi? Kenapa Allah suruh? Siapa yang ada harta bagi? Harta tu harta Allah. Baik. So Jadi Allah tetapkan cara begini sebab harta tu harta dari Allah. Sebagai amanah. harta Amanah. Allah, maka urus cara Allah. Boleh? Kembali balik. Baik, ada lagi? Wah, nak bagi pahala lebih. Pahala lebih. Tadi kita sebut surah yang kedua, ayat 215, surah yang ketiga, ayat 36. Allah nak beri pahala lebih. Ni senang. Allah nak beri pahala lebih. Kan? Ini yang apa? Yang bagus sebab apa? Allah bagi harta lebih sebab apa? Sebab Allah nak bagi pahala lebih. Itu orang tu kena sedar kan. Allah nak bagi anak lebih sebab apa? Sebab Allah nak bagi pahala lebih. Allah bagi kesihatan tu mungkin lebih sebab apa? Allah mungkin nak bagi pahala yang lebih. Kalau Allah bagi harta lebih sebab Allah nak bagi pahala lebih.
maka perlu urus harta itu dengan cara yang Allah telah tetapkan. Baik, ada lagi? Supaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah, Ustaz. Meningkatkan takwa kepada Allah. Caranya bagaimana? Ikut jalan Allah. Ikutlah, ikut. Seperti Taat, urus taat. seperti cara Allah. Baik, dengan mengikut. Ayat mujadalah. Kena bersedekah sebelum jumpa Nabi. Surah berapa tu? Surah 58 ayat ke? Ayat ke berapa tak ingat lah. 11. Ayat 12. Ayat tak ingat. Tapi mungkin lah. Kan yang dia suruh bersedekah kalau nak ayat jumpa 12. Nabi tu. Dia menggalakkan betapa pentingnya bersedekah. Surah 58. Tu meningkatkan ketakwaan lah. Yang tak nak bersedekah tu dia munafik kan. Betul lah kata Haji Ayah tu. Masya Allah. Haji Ayah kata betul. Nanti Nuriah bawakan dalil tu yang Masya Allah. Oh, itu lagi hebat, Ustaz. Itu yang Masya Allah. Sebab Ustaz dah ajar. Ingat. Yang bagi tahu Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Baik, meningkatkan takwa. Baik, ada lain? Saya nak kongsikan juga. Saling berkasih sayang. Saling berkasih sayang. Ini antara sebab juga kenapa Allah meletakkan cara yang begini. Allah nak kita sesama manusia secara umumnya dan kita sesama Muslim, kita saling berkasih sayang. Saling berkasih sayang. Itu dalam hadis Nabi SAW sebutkan tahadu, tahabu. Tahadu, tahabu. Maksudnya apa? Kalau saya tulis pun mungkin ada yang boleh agak-agak sebenarnya terjemahan dia. Saya tulis sekejap. Wala tahadu, wala tahadu. Nabi SAW sebutkan tahadu. Saling mengambil berat. tahadu, tahabu. Agak-agak rasanya apa tahadu? Tahabu tahu dah kan? Maksudnya apa? Oh, sahabat. Tahabu. Kasih sayang. Okey, baik. Habibati. Habibati. Saling sayang. Tahadu. Kan? Asal dia daripada hub kan? Daripada hub. Hub. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum. Kan hub. Saling cinta, saling berkasih sayang. Tahadu agak-agak apa? Dia nak agak lah. Memberi. Hadu. Memberi. Tahu lah. Memberi. Betul, tapi bentuk pemberian tu apa? Hadiah. Oh, hadu, hadiah. Saling memberi Betul lah agak. hadiah. Excited kan? Tak pernah terfikir hadu tu hadiah. Saling memberi hadu. Padahal the clue dia dah ada dah. Lebih kurang bahasa kita. Bahasa Dan kita. kita rupanya, kita ambil daripada Arab juga. Arab. Tak, kita orang Arab sebenarnya. Orang Arab belajar dengan orang Melayu. Kita. Maka ini hadis. Nabi SAW sebutkan tahadu, tahabu. Salinglah memberi hadiah, maka kamu akan saling berkasih sayang. Saling memberi hadiah. Beri hadiah ni umum. Beri dalam bentuk makanan, beri dalam bentuk duit, beri dalam sebenarnya dalam bentuk satu pemberian, apa sahaja. Janji saling beri hadiah, besar atau kecil, murah ataupun mahal. Saling memberi hadiah, maka kamu akan saling berkasih sayang. Berkasih sayang. Tahadu, tahabu. Maka bila kita seseorang itu ada harta lebih, diberikan pada ibu bapa, diberikan pada ahli keluarga, kan, maka pasti akan ada apa? Bila dah bagi, contoh kita duk bagi duit contohnya kan, mesti perasaan tu akan berbeza, kan, akan rasa lebih sayang. Orang yang kita bagi tu akan rasa lebih sayang dengan kita. Kita pun akan rasa ada perasaan yang lain, rasa seronok kan dengan orang tersebut. Kan, tapi dalam hal nak berbuat baik dan hal nak memberi, ini tadi
Allah sebutkan dalam surah yang keempat ayat 36 tadi. Surah An-Nisa ayat 36 tadi. Hujung ayat itu Allah sebut apa? Allah tidak suka orang yang sombong dan membangga diri. Ya. Dalam ayat itu Allah sebut innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dalam nak berbuat baik kepada orang, dalam nak memberi hadiah, kena ada kerendahan hati. Kena ada kerendahan hati. Oh ya ke Ustaz? Maka akan adalah timbul rasa kasih sayang. Kalau kita beri dalam keadaan kita berbangga, kita ada banyak duit, aku bagi, kita rasa hebat, maka itu tidak akan menimbulkan kasih sayang. Tetapi akan menimbulkan rasa kita meremehkan orang lain yang menimbulkan rasa kita ini hebat. So sepatutnya pemberian akan membuatkan saling berkasih sayang, tapi pemberian itu akhirnya akan membuatkan seseorang itu punya jauh daripada jalan yang sepatutnya. Sifat Yang sombong. sepatutnya. Timbulkan pula rasa sombong, kan? Bagi itu timbul pula rasa sombong. Apa dulu Ya, yang kita sebut kita takkan sombong kalau kita buat apa dulu Ustaz? Macam mana? Ada dulu ayat yang pasal sombong ni. Mhm. Tak lupalah, nak kena check balik lah Ustaz. Maksudnya ayat berkaitan apa? Dia masa tadabbur tu dulu ada kita sebut. Ya. Bukan, dia orang yang tak buat ni maknanya dia sombong. Adalah tak buat sesuatu. Ada Ustaz sebut dulu. Berkaitan sombong dalam Quran ada beberapa ayat, banyak juga ayat. Antaranya Masa surah Al-Mujadalah lah. boleh refer lah surah Mujadalah. Kalau dalam surah Mujadalah boleh refer di surah Mujadalah. Tapi sombong soalnya pertama ada kaitan dengan ayat-ayat Allah. Dan orang yang tak dengar ayat Allah itu dia kira orang yang sombong. Orang yang dia selain daripada orang yang dia berbangga, dia rasa lebih daripada orang lain, itu juga dikira sombong. Orang yang dia mendahulukan pendapat dia tak ikut Quran ataupun sunnah, itu orang yang sombong. Itu beberapa kategori sombong dalam Al-Quran. Tapi bahagian ini antara perkara yang boleh kita ambil daripada kenapa Allah letakkan cara pengurusan harta dengan sebegini ialah Allah nak kita semua saling berkasih sayang. Kasih sayang. Maka antara waktu yang boleh kita nak lakukan perkara ini adalah hari raya lah. Kan? Hari raya kita selalu bagi duit raya. Tapi lepas ni kita niatkan bagi duit raya, niat apa? Niat kita nak berkasih sayang antara kita. Kan? Mungkin bila kita ada perselisihan faham dengan seseorang, ada salah faham sikit, maka apa yang kita nak lakukan? Mulakan dengan bagi hadiah. Dan mula dengan bagi hadiah. Dan maka dia akan menimbulkan rasa kasih dan juga sayang antara kita, insya-Allah. Baik. Cara pengurusan ini juga Allah tetapkan supaya apa? Supaya kita semua saling cakna dengan keadaan saudara. Ambil berat. Ya, saling mengambil berat. Itu mengambil berat. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan man la Man la yahtam. hadis man la yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Man la yahtam bi amril muslimin falaysa minhum.
Sesiapa yang tidak, Laisa minhum. sesiapa yang tidak Prihatin. prihatin kepada Tulis ke bawah pula minta maaf. Atas tu luas, sempit-sempit kat bawah pula. Atas tu luas, bawah sempit. Macam tu lah Mak Tusi. Bukan Nabi dari SAW. kalangan Boleh mereka. Ustaz, baca. Siapa yang tidak memberi perhatian, bukan tidak prihatin ataupun tidak memberi perhatian kepada untung nasib ataupun keadaan muslim yang lain, maka ia bukan dari kalangan mereka. Kalangan mereka Dari tu. kalangan siapa? Mereka tu kembali kepada siapa? Itulah tu. Orang bertakwa lah. Muslim yang lain tu lah Ustaz. Bukan di kalangan Muslim lah. So home ini, mereka ini kembali kepada sini. Muslim. Oh. Muslim. Maka dia bukan daripada kalangan Muslim. Daripada Bukan kalangan orang Muslim. Bukan orang Muslim lah. Siapa yang tidak prihatin, tidak beri perhatian kepada untung nasib ataupun keadaan Muslim yang lain, maka ia bukan dari kalangan mereka, iaitu bukan daripada kalangan Muslim. Beri perhatian kepada orang yang lain, kan? Contoh daripada kalangan orang terdekat kita. Kita beri perhatian kepada Muslim yang terdekat dengan kita, dalam komuniti kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita, juga pada Muslim yang berada di luar negara, di Palestin, di Syria, di Yaman. Itu semua kita kena beri perhatian kepada mereka, kena prihatin kepada mereka. Ya. Kerana dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan lahadmul ka'bati ahwanu indallahi min qatlil muslim. Nabi kata hancurnya Kaabah itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang Muslim. Hancurnya Kaabah itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang Muslim. Lahadmul Ka'bati ahwanu indallahi min qatlil muslim. Hancurnya Kaabah itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang Muslim. Maka? Ya, betul Ustaz. Ya betul. Ya betul. Memang betul. Betul lah. Muslim, bunuh Muslim tu lebih teruk. Haji Ayah sebut. Haji Ayah sebut. Ya betul. Biar betul makna ni. Ada nilai nyawa seorang Muslim tu begitu tinggi Ustaz. Begitu tinggi mengalahkan Kaabah. Mengalahkan Kaabah tu, sedangkan Kaabah tu satu dunia Muslim pi tu sembah. Betul. Bukan sembah. kita tak sembah Kaabah. Tawaf. Disilap kita mengagungkan dia lah. Ya. Kita mengagungkan rumah Allah tu. Kiblat kita. Nilai dia tak sama dengan seorang Muslim. Masya Allah. Betul. Baru dengar ni Ustaz. Baik. Hadis sahih tu. Sekejap saya bawakan. Ustaz kan dia bawakan semua hadis sahih je. Hadis hasan. Itulah. Siapa Ustaz kita dulu tak pernah cakap macam ni. Allahu Akbar. Jangan buat. Ustaz dulu dia tak baca, dia baca sikit-sikit kot. Tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi. Hadis time. Dahsyat ya. Ya, dahsyatnya. So kalau orang Islam kena bunuh apa semua tu macam si siapa tu? Apa tu? Yang bomba tu, yang apa tu? Yang pasal Mariamah Temple tu. Budak tu. Kita tak Adib tu. Kalau kita tak peduli ni, kita pun kita berdosa lah. Bukan orang Muslim. Masya Allah. Ada. Ustaz, sedangkan Ustaz,
Ya saya. Abraha tu bawa tentera gajah tu nak pergi ambil apa, nak bawa balik Kaabah tu ke Yaman ke mana ke kan? Allah hantar burung ababil membunuh semua dengan gajah dengan depa tu sekali. Itu dia Itu bukan pun- Muslim. Sebab Abraham bukan orang Muslim. Pula. Jadi nilai Kaabah tu tinggi lagi daripada orang kafir. Betul lah kalau gitu kan. Kalau ikut macam tu lah. Kalau ikut daripada cerita tu lah. Cerita yang tentera Abrahah tu kan, nak hancurkan Kaabah tu. Baik, sebentar. Boleh sambung. Saya sebenarnya nak double check status hadis ini. Baik. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga sebut la zawalud dunya ahwanu 'indallah min qatli mu'min bighairi haqq. Maksudnya hancurnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang mukmin. Hancurnya dunia. Kan digunakan perkataan ahwan. Ahwan ini pun perkataan yang kita biasa guna juga sebenarnya dalam bahasa kita. Ahwan. Ahwan ni maksudnya apa? Dia punya hina. Ahwanu hina. Sebenarnya lebih hina daripada membunuh seorang Muslim. Tapi saya guna perkataan lebih ringan. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan Kaabah itu bukanlah sesuatu yang mulia kecuali Allah muliakan. Sesuatu itu tak mulia kecuali apa yang Allah muliakan. Sebab itu Umar Al-Khattab bila dia cium Hajar Aswad dia cakap apa? Aku takkan cium. Aku takkan cium. Kalau Rasulullah tak cium, aku tak cium. Itu akidah dia. Kalau aku tak tengok Rasulullah cium kau, aku tak akan cium kau. Aku tahu kau ni adalah batu biasa yang tak ada apa-apa kelebihan. Dan kalaulah bukan kerana aku lihat Rasulullah mencium kau, sudah pasti aku tak akan cium kau. Itu akidah dia. Bukan Kaabah dan batu itu yang ada kemuliaan. Tapi kita buat kerana Allah suruh, kerana Nabi contohkan. Itu sahaja. Benda tu tidak ada apa-apa kelebihan. Sebab tu kalau hancurnya Kaabah tu pun tak ada nilai pun di sisi Allah. Tak apa. Sebab itu hanya batu-batu sahaja yang tak ada nilai. Kan? Kalau orang kat sana rasa nak pergi yang pergi situ mengharapkan batu tu Kaabah tu boleh bagi keberkatan, dia takkan boleh beri apa-apa keberkatan pun. Takkan boleh beri apa keberkatan kecuali apa yang Allah beritahu, apa yang Nabi beritahu, tu sahaja. Walaupun Kaabah, kan? Katakan orang bawa balik batu Kaabah, kan? Bawa balik batu Kaabah. Tak boleh bagi apa-apa kelebihan pun pada dia. Sebagaimana orang sibuk nakkan kayu kokar lah. Orang sibuk nak benda pasir ke tanah daripada Madinah dan juga Mekah, tak boleh beri apa-apa kelebihan ataupun keberkatan kecuali apa yang Allah dan Rasul cakap. Yalah, yang pentingnya akidah tu Ustaz. Betul. Yang apa tu sebagai simbol aja. Betul. Kaabah tu. Akidah dia. Itu kita kena jelas. Sebab tu kalau orang bukan Islam kan antara ditimbulkan, dia kata sama je kita pun Kaabah juga kan. Tapi di sebaliknya tu bukan kita. Di sebaliknya tu kita bukannya menyembah Kaabah tu. Ya. Dia menyembah Tuhan kan. Betul. Simbol dia. Betul. Kiblat dia, ahli dia. Kiblat saja. Betul. Jadi kita tak bimbang pun. Kalau kata Kaabah itu hancur pun kita takkan bimbang. Tapi Kaabah itu istimewa sangat di sisi orang Islam. Bahkan di sisi Nabi, di sisi Allah, satu tempat yang mulia. Satu tempat yang sangat mulia. Kan? Sangat-sangat mulia. Dan hingga kan tadi dia sebut bila Abraha nak pergi menghancurkan, Allah lindung Kaabah. Allah lindung Kaabah. Tapi pelik juga kan bila kita kat Malaysia ni ada pameran artifak tu, antara yang dipamerkan batu yang dilemparkan oleh burung tu kan. Ada tak tengok video tu? Oh ya. Oh tak pernah tengok. Ada antara artifak yang kononnya asli lah. Antaranya batu yang dilemparkan oleh burung kepada Abraha, itu pun disimpan. Masya. Dekat museum mana tu? Ni jadi yang bergerak ni, yang bergerak tu. Pameran bergerak. Oh. Pameran artifak. Artifak.
Artifact. Artifact. Baik. Maka ia adalah apa? Antara yang tadi kita sebutkan apa? Seorang Muslim itu Allah tetapkan cara yang sebegini untuk apa? Untuk kita semua saling cakna dengan keadaan Muslim yang lain. Kita beri perhatian kepada Muslim yang lain. Kerana kita hidup ini bukan hidup seorang kan. Kita berjuang untuk akhirat kita bersendirian, tapi kita semua hidup secara beramai-ramai. Kan? Sebab tu dalam Quran Allah banyak katakan amanu wa amilu dalam bentuk jamak. Kan menunjukkan kita kuat jika kita bersama-sama. Dan kita kuat jika kita bersama-sama. Baik. Saling cakna kepada Muslim yang lain, inilah yang selalu kita baca dalam surah apa? Saya tak bawakanlah, saya sebutkan saja. Yang selalu kita baca dalam surah Al-Ma'un tu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kamu tahu tak apakah dia pendusta agama? Itulah orang yang dia tidak memberi perhatian. Dia menindas berlaku zalim kepada anak yatim dan dia tidak menggalakkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Orang miskin. Kan? Dia bukan tak berinfak kepada orang miskin. Dia juga tak mencari sponsor, menggalakkan orang lain untuk berinfak kepada orang miskin. Dia tak ada, tapi dia juga tak menggalakkan orang lain. Itu maksud dia. Kita nak beri perhatian kepada Muslim yang lain, bukan saja dengan apa yang kita ada. Contoh kita tak ada harta nak bagi, tapi Ustaz, kita ada apa? Ya saya. Boleh ni. Bagaimana pula orang yang dia suka cari sponsor kan? Dia sendiri tak sponsor. Gitulah. Masya Allah. Ya Allah. Aduh. Ada. Itu Ada dia yang pertama. Dia pahala dapat kan? Dia cari orang kan? Pahala Ya. tapi dari segi diri dia sendiri kan? Ya betul. Dia yang pertama ni, bila orang tu dia ada saja harta yang lebih, so tanggungjawab dia yang pertama, dia kena berinfak. Itu yang pertama. Itu yang pertama dan utama. Selepas itu kalau dia nak buat lebih, adalah apa, dia cari pula orang lain untuk infak sama-sama dengan dia. Sama ada dia ada harta ataupun dia tak ada harta. Kalau tak ada harta, dia cari orang lain untuk infak. Kalau dia ada harta pun, dia boleh cari orang lain untuk berinfak. Tapi siapa yang ada harta, itu yang kedua jatuh nombor 2. Yang pertama dia sendiri kena infak. Itu yang pertamanya. Jangan kerja dia mencari sponsor orang berinfak, dia tak kena. Konsep tu tak kena lah. Konsep tu tak kena. Baik. Lebih lah. Baik, maka supaya harta ini tidak berlega di antara orang-orang yang kaya sahaja, ini cara pengurusan harta yang Allah ajarkan kepada Muslim dalam bentuk infak. Kalau semua orang berinfak, semua orang menguruskan harta dengan cara yang sebegini, tidak akan ada yang terlebih kaya melampau-lampau dan tidak ada yang akan miskin yang terlampau miskin. Dia akan jadi semuanya okey. Kan, tak ada akan mengurangkan apa? Nak curi-curi, pecah rumah, merompak, meragut dan sebagainya, sudah pasti akan berkurang. Kenapa? Sebab ada masing-masing ada duit. Kan, masing-masing ada duit. Baik. Kemudian pada hujung ayat itu Allah kata wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa sahaja yang Nabi SAW itu bawakan, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya, kamu melakukannya, maka patuhilah larangan tersebut. Dalam konteks ayat ini, pertamanya ialah apa? Ia menceritakan mengenai pembahagian harta rampasan, al-fai'. Maka bila Nabi datang, dengan Nabi kata cara pembahagian dia adalah sebegini. Maksudnya orang yang dia lain pembahagiannya dengan ghanimah. Jadi orang yang turut serta dalam peperangan tak ada apa-apa bahagian dalam harta rampasan ini. Maka Allah suruh apa? Wa ma atakumur rasul fakhudhu.
bila Nabi bawa dengan cara yang sebegini, maka Allah suruh ambillah cara ini, ikutlah cara yang Nabi bawa ini. Kan? Tapi dalam konteks yang lebih luas, ini adalah konsep dalam nak beragama. Konsep dalam nak beragama. Inilah yang diterjemahkan dalam surah yang ketiga ayat 31. Surah ketiga ayat 31, ayat yang mengenai fattabi'uni. Surat 54. Surat 54. Itu surat 54. 4. Baik, Allah berfirman, 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. Baik, terjemahan. Ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihimu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik. Maka ayat tadi, ayat surah Al-Hasyr ini Allah kata, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja Nabi bawa, ikut. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Kenapa? Kerana Allah kata, kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutlah Nabi SAW. Apa sahaja yang dibawa oleh Nabi, maka ikut. Perkara yang susah dan juga perkara yang mudah, semuanya ikut. Apa yang dilarang, itu pun kena ikut. Tak boleh nak pilih-pilih. Tak boleh nak rasa-rasa. Semua kena ikut. Begitu juga dalam hadis. Nabi SAW ada sebutkan dalam sebuah hadis, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kamu daripada melakukannya, maka jauhilah ia. Wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum. Dan apa sahaja yang aku perintahkan kepada kamu, maka lakukanlah ia dengan cara yang kamu mampu. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Dan sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kamu adalah kerana banyaknya pertanyaan mereka, banyak bertanya, dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Maka apa yang Nabi bawa dalam hadis ini kata kena ikut mastata'tum, ikut semampu kalian. Dan ikut semampu itu bukanlah ikut semampu yang paling minimum, tapi ikut semampu yang paling maksimum. Kan, ikut mampu yang paling maksimum, bukan ikut yang mampu paling minimum. Contohnya kalau sekarang ni kan, kalau dulu mungkin masalah ni dihadapi ketika di luar negara lah, siapa yang berada di luar negara nak solat, susah nak solat sebab surau tak ada. Kan? So bila kalau diikut dalam ayat ni, buatlah ikut kemampuan, maka dia pun rasa surau tak ada, tak mampu. Galah dia apa? Tunggulah balik rumah nanti baru solat. Kan? Kalau contoh bekerja atau belajar di college ataupun universiti luar negara, tak ada tempat solat, waktu solat pun tak disediakan, kan? Rehat dia mungkin waktu tu tengah kelas, maka tak apalah, aku tak mampu nak solat, dia pun tinggalkanlah solat. Alasan apa? Allah kata tak apa, buat ikut yang mampu. Kan, ada bukan cara yang begitu. Tak boleh lah. Ialah buat cara yang paling mampu, kan, minta rehat, minta ruang nak pergi solat, cari ruang untuk solat, itu barulah termasuk dalam buat mengikut kemampuan. Bukannya ikut kemampuan yang paling minimum, tak, dia ikut kemampuan yang paling maksimum sekali.
Maka dalam nak berinfak, buat ikut yang termampu. Termampu yang maksimum, bukan termampu yang minimum. Kan? RM5 dan RM50. Tak apalah, saya mampu RM50 je, bukan. Kita ada duit lebih, kita mampu 50, buat maksimum yang kita boleh. Bukan mampu yang minimum. Minimum. Nak baca Quran, buat mampu semampu mungkin, tapi mampu yang maksimum, bukan mampu yang minimum. Tak apa Ustaz, saya larat satu hari Ustaz 2 muka je. Itu dah tu yang saya larat Ustaz. Lain semua tak larat. Tak, itu kemampuan yang minimum. Kena bagi kemampuan yang maksimum. Itu yang dimasukkan dalam ayat ini dan juga dalam hadis. Dan solat pun solat yang paling banyak yang kita mampu, kan, yang maksimum, bukan 2 rakaat. Jadilah Ustaz daripada tak solat, baik saya solat 2 rakaat. Itu kemampuan yang minimum. Dia kena kemampuan yang maksimum yang boleh kita lakukan. Baik. Maka ini adalah konsep dalam nak beragama. Apa sahaja yang dibawa oleh Nabi, maka ambil. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Dalam setiap perkara dalam kehidupan kita, kita tak boleh ikut secara membuta tuli. Kecuali apa yang Allah dan Rasul kata. Ini wajib kita ikut secara membuta tuli. Lain daripada itu, kita dilarang ikut secara membuta tuli. Tapi apa saja yang Nabi bawa, maka ikut, walaupun pada fikiran mungkin tidak logik, kan. Antaranya kisah yang masyhur mengenai siapa? Ali bin Abi Talib, ketika mana dia berkata mengenai nak basuh khuf, kan, nak ambil wuduk waktu pakai khuf. Kan, Ali bin Abi Talib cakap apa? Ali kata, kalaulah agama ini ikut logik akal, sudah tentunya bahagian bawah khuf itu, kan, tahu kan khuf tu kan? Khuf yang macam stokin tebal tu. Tebal. Macam stokin tebal. Dia buat daripada kulit. Dia buat daripada kulit. Dia macam sarung, macam stokin, tapi dia daripada kulit. Pakai waktu musim sejuk. Musim sejuk, orang Arab pakai. So dalam bahasa Arab dia dipanggil khuf. Khuf. Dia panggil khuf. So Ali bin Abi Talib kata, sebentar. Alamak, stuck pula. Gambar saya stuck ke? Gambar Ustaz dia. Okey, sekejap. Saya punya screen hang kejap. Gambar Ustaz tak ada. Ada dah. Okey. Hang kejap. Hari ni daripada pagi tadi dia agak slow sikit. Hujan lebat lah tadi. Weather not good. Saya tahu internet slow ni, tak laptop saya yang dia slow. Dah banyak upload dah. Dia penat. Dia penat. Dia pun puasa, dia pun nak puasa. Ada tak dapat. Saya ni hang kejap. Baik, tak apa. Jadi khuf kita bayangkan macam stokin lah, macam pakai stokin. Maka Ali bin Abi Talib kata, kalaulah agama ini ikut logik, sudah tentu basuh bahagian bawah khuf itu lebih patut daripada basuh bahagian atas. Bahagian atas. Iyalah yang dipijak yang bawah. Sebab pijak bahagian bawah bukan atas. Sebab bila ambil wuduk, bila kita pakai khuf, maksudnya kita ambil wuduk, lepas tu kita pakai khuf, kemudian batal wuduk, maka kita boleh ambil wuduk dengan hanya pada bahagian kaki tu sapu bahagian atas je. Bukan basuh, sapu je bahagian atas. Kan, itu cara kalau nak ambil wuduk semula ketika mana pakai khuf. Khuf bukan stokin tau, khuf. Jadi, Ustaz, ya saya. Yang tu yang boleh bawa semayang ke Ustaz? Boleh. Walaupun dia berjalan mata kampung Ustaz. Dia tak guna untuk jalan dengan hutan. Bukan pakai selipar. Dia ni dipakai pakai untuk dalam rumah. Macam dia kita pakai sebab stokin sejuk, dia nak prevent kaki dia sejuk apa semua. Tak tahan. Okey. Dia macam kita pakai stokin tu. Saya nak buka ni, dah hang saya punya. Tak ada gambar. Saya tak nampak gambar saya pun, saya tak nampak. Ada dah. Saya punya screen saya tak nampak apa-apa. Hang tu. Tapi boleh dengar suara gambar hang, gambar tak boleh dengar suara gambar tak hang, okeylah. Okey, saya nampak gambar. Baik. Jadi khuf tu pakai dalam rumah, walaupun dalam rumah,
kan, tapi bila kita ambil wuduk kita kena basuh satu kaki semua kan, tapi bila khuf ni Nabi suruh basuh sapu bahagian atas je, bawah tak payah. Maka Ali kata kalau nak ikut logik kan, bawah lah yang kena sapu, atas tak payahlah. Tapi atas yang kena sapu, bawah tak payah langsung. Tapi inilah bentuk apa? Bentuk pengabdian kita kepada Allah dan juga Nabi SAW. Apa yang Nabi bawa, ambil je. Apa yang Nabi bawa, ambil sahaja. Dan tak perlu kita nak bandingkan dengan logik akal kita. Dan tak perlu nak bandingkan dengan logik akal. Kerana memang ada bahagian-bahagian yang akal kita tak boleh nak digest kan, perkara tersebut. Tak boleh nak hadam perkara tersebut. Begitu juga ketika mana ayat Quran turun mengenai firman Allah, wassama banainaha biaidin wa inna lamusi'un. Ini pada surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat, surah yang ke-51. Surah yang ke-51 pada ayat 47. Surah 51 ayat yang ke-47. Dan Allah kata, dan langit ini kami binanya dengan tangan dan kamilah yang meluaskannya. Kan? Bila turun ayat ni, para sahabat dengar, para sahabat tak faham pun apa benda maksud ayat ni. Mungkin dan langit kami bina dengan tangan kami itu boleh difahami kan. Tapi wa inna lamusiun, dan kami yang meluaskannya, mungkin para sahabat apa yang diluaskannya kan. Mungkin tertanya-tanya, tapi para sahabat hanya sami'na wa ata'na saja, turun ayat tu begitu, mereka pun ambillah sahaja begitu, tak banyak soal. Lepas daripada zaman itu, zaman yang ada kemajuan dari sudut teknologi, barulah dibuat kajian bahawa kita punya galaksi ini sentiasa bertambah dia punya keluasan dia. Sentiasa bertambah dia punya keluasan. Dan inilah yang dimasukkan dengan ayat wasama abanainaha biaidin wa inna lamusi'un. Dan kamilah yang membina langit ini dengan tangan, dan kamilah yang berterusan meluaskannya. Dan memang kita punya galaksi ini memang bertambah dia punya keluasan dia. Kan, daripada tahun ke tahun. Dan begitu juga bila mana turun firman Allah, surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat ke-22, yang Allah kata faman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin, maaf, ayat yang mengenai Zumar. Maaf, surah Al-An'am, surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 125. Surah ke-6 ayat 125. Saya punya gambar masih lagi start. saya punya skrin hitam. Dulu Ustaz. Tapi okey je. Ustaz kena reboot. Ustaz keluar dulu tak? Boleh tak? Off dulu, lepas tu masuk balik. Saya tak boleh nak tekan apa-apa. Saya punya mouse tu dia warna biru tengah pusing, dia tengah loading. Lama. Baik, surah ke-6 ayat 125, Allah kata fama yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah nak beri hidayah kepada dia, Allah akan lapangkan dada dia kepada Islam. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Siapa yang Allah nak sesatkan dia, Allah akan jadikan dada dia sempit. Ka'annama yas'adu fis sama. Seolah-olah macam dia sedang menaiki tangga menuju ke langit. Kan? Maka bila para sahabat turun ayat ni, mereka tak faham apa maksud Allah dengan seolah macam tengah nak naik ke langit. Kan? Mereka tak faham. Tapi mereka tak mempertikai pun ayat ini. Dari segi logiknya, mereka tak tanya, mereka biarkan sahaja kerana mereka tahu Allah ada hikmah dia dalam setiap ayat yang disampaikan. Maka selepas itu barulah tahu pada zaman kita apa, kalau kita makin naik ke atas, apa yang berkurang? Oksigen. Oksigen berkurang dan ia akan menyebabkan apa? Sesak. Kita akan rasa sesak dada. Itu hanya diketahui jauh selepas daripada zaman para sahabat. Para sahabat tak tahu pun mengenai ayat ini, tapi mereka terima sahaja apa yang Nabi sampaikan. Mereka hanya terima sahaja. Tak tanya banyak. Tak tanya betul ke, logik ke, macam mana gambaran dia sepatutnya, tak, mereka tak tanya. Kan? Mereka hanya
ambil saja apa yang Nabi SAW sampaikan. Baik. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian Allah akhiri dengan ayat Allah kata wattaqullah. Wattaqullah innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha keras siksaannya. Maka Allah kata bertakwa dan takutlah kepada Allah dalam apa? Dalam nak menguruskan harta dan dalam nak menjalankan ibadah. Maksudnya secara umumnya bertakwa dan takutlah kepada Allah dalam hal beragama. Dalam hal beragama. Termasuk dalam bentuk apa? Menguruskan harta. Menguruskan harta itu termasuk dalam hal beragama. Yang kedua dalam nak melakukan ibadah. Perlu ada takwa dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam dua perkara ini, kerana Allah itu yang Maha Syadidul Iqab, yang Maha pedih dia punya azab ataupun siksaan. Baik. Harta rampasan al-fai ini Allah dalam ayat tu, ayat ke-7 ini Allah dah beri dah kepada siapa yang berhak diberikan. Dan dalam itu tidak dinyatakan bahawa siapa yang turut serta ikuti peperangan tersebut mendapat bahagian. Tak disebutkan. Maka mereka tak dapat. Tetapi daripada kalangan kaum muhajirin, Nabi ada, daripada kalangan ansar, Nabi ada beri kepada 3 orang. Iaitu yang pertama namanya Abu Dujanah, yang kedua namanya Sahal bin Hanif, yang ketiga Al-Harith bin As-Simah. Baik. Itu daripada golongan Ansar, Nabi hanya beri 3 orang ni sahaja. Kan? Orang lain tak dapat. 3 orang ni saja yang Nabi bagi. Dan daripada kalangan kaum muhajirin, Nabi ada berikan kepada semua mereka. Nabi beri kepada kaum muhajirin dan Ansar hanya 3 orang saja yang dapat. Kan orang lain tak dapat. Kan? Kalau kita lah, kan, kalau kita kerajaan memberi bantuan kepada golongan Rohingya, kan, apa kita rasa? Tengah-tengah COVID ni, kerajaan bawa keluar bantuan prihatin kepada warga negara Rohingya. Marah. Cari warga negara Malaysia tak dapat. Tak dapat. Kopi tak dapat. Apa kita rasa? Marah. Sedih. Marah kan. Rasa marah. Rasa dipinggirkan. Ya, betul. Tak adil. Tak adil. Kan. Mesti akan penuh lah dekat Facebook tu kecaman. Kan. Akan kena kecam habis-habis lah kerajaan bagi kat Rohingya kan. Keluarlah apa? Peribahasa kera di hutan Disusukan. Anak di rumah dibiarkan Dia kelaparan. Dia akan kelaparan. Semua nanti akan keluar kan. Tapi beginilah situasi dia. Kalau kita nak bayangkan ketika itu, harta rampasan tu Nabi bagi kepada muhajirin, dan daripada kalangan Ansar tak ada siapa yang dapat kecuali hanya 3 orang sahaja yang dapat. Maka kalau kita berada pada situasi itu, tough tak? Sebenarnya kan? Tak adil. Maka sebenarnya nak jadi para sahabat ini susah ke senang sebenarnya? Susah kan? Yang kita kata, untungnya sahabat dulu dapat jumpa dengan Nabi. Kan? Untungnya sahabat dapat jumpa. Sebenarnya tapi susah Ustaz, ke senang nak jadi sahabat? Nabi buat tu atas wahyu ya Ustaz. Ya, Wahyu. Nabi buat tu atas wahyu. So kalau saya jadi sahabat, because saya tahu daripada wahyu, saya ikutlah. Saya tak marah. Sahabat zaman sekarang boleh. Sahabat tak boleh buat jadi sahabat. Tapi kalau kata kerajaan Malaysia buat macam tu atas dasar itu daripada diambil daripada Al-Quran contohnya. Okey. Tak apa. Okey. Alhamdulillah. Itu maknanya tunduk kepada kerajaan ke tunduk kepada Quran? Allah tunduk Ada kepada Quran, ajaran. Itu beza dia kan. Kita bukan tunduk kepada kerajaan, kita tunduk kepada Quran. Betul. Kalau dia buat tu bukan ada panduan pada Quran dan Sunnah, kita memang takkan tunduk lah. Walaupun siapa pun dia.
Tapi sebab dia buat tu pasal Quran dan Sunnah, maka kita tunduk kepada Al-Quran dan juga Sunnah, bukan kepada orang tersebut. Baik, maka nak jadi para sahabat sebenarnya ada cabaran kan. Yang para sahabat ini special Allah pilih. Mereka bukannya macam kebetulan berada di situ pada waktu itu. Tidak, Allah pilih. Dan ramai lagi orang yang hidup pada zaman Nabi tu yang tak masuk Islam. Ramai kan. Bahkan daripada kalangan kabilah ahli keluarga Nabi sendiri pun ada yang tidak memeluk Islam. Tetapi pada sahabat ini adalah yang terpilih. Sebab itu sangatlah tidak patut jika seorang itu dia merendah-rendahkan para sahabat. Apatah lagi mereka menghina dan melaknat para sahabat, terutamanya Abu Bakar, Uthman dan juga Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Tapi Ustaz, saya nak tanya sikit. Pada amnya Ustaz, pada awal Nabi berdakwah ni, yang ikut semua ramai yang daripada kalangan orang kurang harta lah. Yang tidak banyak, tidak kaya lah. I mean dah lepas. Ya. So maknanya Allah pilih orang-orang macam tu. Ya. Jadi soalannya kenapa orang-orang yang macam tu yang macam kira dia susah lah, dalam keadaan susah, dalam ni. Jadi kita kata kenapa orang yang peluk Islam ni mesti orang miskin, orang kurang kadang-kadang tu memang orang susah lah. Ya. Baik. Bukti dia orang miskin ni banyak yang masuk syurga nanti di akhir zaman. Masa di akhirat kelak yang miskin ni banyak masuk syurga. Betul tak Ustaz? Tapi itu kalau Allah yang pilih kan, kalau Allah yang pilih, kita cakap itulah yang tak ada kuasa, orang yang tak ada kuasa, orang yang miskin, orang kulit hitam, orang hitam, orang yang low class, kan? Ya. Baik. Jika kita nak meminta ataupun contoh, jika kita nak berdoa kan, contohnya kita nak berdoa, bila yang kita rasa macam berdoa tu rasa feel sangat, rasa dekat sangat, rasa lebih khusyuk. Kita susah. Waktu kita kalau masa sedih, tengah ada masalah, tengah sakit. Anak-anak kita contohnya, dia lebih dengar nasihat kita waktu dia sedang okey ke atau waktu tengah ada masalah. Contoh kita kata jangan keluar malam, tak dengar. Tapi dia akan dengar bila polis tangkap. Dia akan dengar tak nasihat kita waktu tu? Dia akan lebih dengar. Ya. Seorang ibu nasihati anak dia waktu dia sihat dengan waktu dia sakit terlantar nak mati. Mana lebih anak dia dengar? Ya nak mati lah. Maka orang-orang yang dalam keadaan susah, dia selalunya lebih mudah dan dekat, hati dia lebih terbuka untuk nak dengar nasihat dan juga kebaikan. Sebab itu orang-orang yang susah ni, dia lebih dahulu menerima Islam daripada orang-orang yang lain yang berharta. Sebab bila ada harta, bila ada kuasa, dia rasa hidup dia dah cukup dah komplit, dia tak perlukan apa-apa. Kan? Dan begitulah dilema yang dihadapi oleh kebanyakan orang muda pada hari ini. Termasuk saya lah. Sebab kita berada pada waktu umur kita yang muda, kan, kita sihat, kita ada kerja, kita dah kahwin, ada keluarga, kita rasa hidup kita dah komplit dah. Sebab itu susah juga orang yang muda yang dah ada semua ni nak belajar Quran, nak bersungguh-sungguh baca Quran, nak boleh berdoa dan baca Quran sampai boleh nak menangis. Tak boleh kalau satu hari tu tak baca Quran. Agak susah. Sebab apa? Sebab dah rasa semua dah ada. Kita dah rasa selesa, berada pada zon kita yang selesa. Kan? Sebab itu dalam Quran Allah banyak sebut manusia ni dia melampaui batas. Kan? Paling mudah dalam surah Al-Alaq. Kan? Kalla innal insana la yatgha. Bahkan tetapi sesungguhnya manusia ini dia melampaui batas. Kenapa? Ar-ra'ahu staghna. Dia rasa diri dah cukup dah. Dia tak perlukan orang lain. Dia kata kalau aku tak baca Quran pun apa yang aku ada tak kurang. Kalau aku baca pun tak tambah apa yang aku ada ni. Kan? Jawatan aku akan kekal macam tu.
duit aku akan kekal macam tu, aku baca Quran ke, aku solat ke, aku tak solat ke, sama. Dia rasa akan sama. Maka bila dia rasa cukup, itu yang membuatkan dia apa? Orang nasihat ke, orang ajak pergi kelas ke, orang ajak belajar ke, susah nak terima. Maka sebab itu pada zaman Nabi yang mula-mula ramai memeluk Islam adalah datangnya daripada kalangan golongan Orang yang yang susah. miskin, orang-orang yang susah. Kerana hati mereka lebih terbuka Tepat. untuk menerima nasihat. Dan sebab itu juga Nabi SAW seperti disebut oleh Cik Nuriah, Nabi dia suka nak hidup dalam keadaan miskin. Sebab bila hidup dalam keadaan miskin, kita akan sentiasa ingat, kan? Akan sentiasa beringat, kan? Akan sentiasa beringat. Dan memang nanti Nabi pun berdoa, ya Allah hidupkan aku, yani Allahumma hsyurna fi zumratil masakin. Ya Allah, engkau bangkitkan aku semula daripada kalangan orang-orang yang miskin. Ya. So orang miskin ni begitulah, sifat dia lebih rendah hati. Sebab itu kalau jumpa orang miskin belagak, memang tak patut lah. Memang teruk sangat lah. Dan kalau jumpa orang kaya yang belagak, itu perkara yang biasa. Perkara biasa. Kan? Jumpa orang miskin belagak, itu luar biasa lah. Kan? Tapi yang lebih luar biasa ialah apa? Kalau orang tu kaya tetapi dia boleh tunduk rendah hati. Ya, Dia itu boleh terbaik. nak belajar Quran. Itu luar biasa, jauh lebih daripada orang miskin. Orang miskin dia sentiasa baik, sentiasa sedar diri, itu biasa. Tapi orang kaya yang dia boleh sedar diri dia, sentiasa buat baik, sentiasa nak belajar Quran, baca Quran, faham Quran, itu luar biasa. Baik. Sebab dia sedang berada pada zon yang selesa, tapi dia masih lagi boleh sedar diri dia. Dia sedar siapa yang maliki yaumiddin, dia sedar. Maka dia adalah orang yang luar biasa. Kan? Maka inilah saya rasa antara orang-orang luar biasa yang saya selalu jumpa, kan, hari Khamis jam 11 pagi ni, semua orang-orang yang luar biasa lah. Allah. Kan, semuanya dah okey dah. Kadang-kadang waktu ni lain nak tidur. Waktu nak tidur, Ustaz. Itu kan dah tak ada apa dah yang diperlukan, kan. Dah kita ada macam dah settle down dah. Semua dah ada. Kan, tapi masih lagi bersusah payah, sengkang mata pukul 11 pagi nak ngadap. Muka Ustaz. Okey dah. Okey. Skrin pun okey nampak tu. Tengok lagi ke Ustaz? Tak apa, skrin saya masih lagi tak okey. Hitam dia. Masih hitam lagi. Saya cuba tangkap je. Saya hantar kat grup. Kita pun hitam, Ustaz. Itulah skrin saya. Hitam pula. Tak apa, ada suara. Ustaz. Ni skrin Ustaz tadi ni. Ni hitam lah. Itulah. Dia start kata masa Hari hantar kat ni- grup gambar skrin Hari ni saya. dia suruh beraya. Jam pun dah 12 ke 12.26. Saya buka jika ada soalan ataupun perkongsian. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu sebab Ustaz cakap pasal orang miskin, macam kitanya solat hajat kan. Kita memohon kepadamu ya Allah sebagaimananya meminta si miskin. Dalam solat hajat selalu cakap macam tu lah, doa dia lah. Macam laksana orang miskin minta doa kan. Laksana orang miskin berdoa seperti dalam doa yang kita baca selepas solat sunat hajat. Kita meminta dan kita memohon sebagaimananya meminta si miskin. Ya. 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 Wa nas'aluka mas'alatal masakin. Kami minta kepada kamu seperti mana permintaan orang-orang miskin. Kan? Kerana orang miskin ni dia ada tempat di sisi Allah SWT. Orang yang miskin. Yang saya sebut tadi kan, dia orang yang banyak masuk syurga nanti. Sebab dia tak ada persoalan zakat. Anak-anak kita Dia banyak zakat. Tak ada persoalan sedekah sangat. Dia dah lepas dah bab tu. Muka Ustaz pun tak ada dah. Nuriah muka ni pun tak ada. Memang tak masuk, tak buka kamera. So kalau kata ada mungkin dalam bilik. Anak-anak kita miskin, okey ke tak okey sebenarnya? Kalau anak kita susah sikit nak jadi. Kesian lah dia. Halimah terus terang ikhlas betul. Tapi jadi hatilah. Apalah hitam. Ustaz, Ya saya. saya tak setuju Ustaz. Ya baik. Sebab apa? Kenapa kita choose nak jadi miskin?
Adakah semata-mata kita nak lari daripada tanggungjawab? Kalau kita kaya tu kita tak nak sedekah, kita tak nak derma, kita tak nak itu. Apa maknanya Allah bagi otak dan fikiran kita supaya kita ni mencari yang terbaik, dapat pelajaran yang terbaik, buat bisnes bagi berjaya. Tapi kita jangan lupa lah tanggungjawab kita. Saya rasa jadi kita lebih bermanfaat kepada masyarakat daripada kita duduk biar bagi miskin tu supaya tak banyak soal esok di akhirat. Saya rasa salah maksud tu. Itu bukannya kita minta Haji Yahya. Itu maksud saya. Orang miskin ni dia senang nak masuk surga sebabnya dia tak ada persoalan itu, dia tak ada soal jawab. Orang yang berharta kan lambat dia masuk surga, banyak kena. Mana datang harta kau ni? Mana banyak harta kau ni? Soal banyak. Soal selidik. Yang lagi satu tu, orang kaya dia kalau berdoa, dia dah tak ada nak minta macam orang miskin. Nak sangat benda-benda tu. Dia bila berdoa dia kita berdoa ni macam dia suruh kita feeling like orang miskin minta benda daripada Allah kan, minta apa-apa yang dia nak lah kan. Itu laksananya maksud yang dia masukkan berdoa macam orang miskin tu. Oh, okey. Ya, betul. Aku dah boleh tadabbur dah ni Ustaz. Betul, boleh ganti tu. Tadabbur hadis. Tak adalah saja je. Saja je tu cakap. Ikut konteks apa yang disebut tadilah, yang Hajar Hawa sebut tadi kan. Jadi maksudnya orang kaya pun dia berdoa pun macam tu juga. Bukan dia nak Kena miskin. berdoa macam Seperti macam orang miskin. Macam jadi ayah kan, kaya. Bersungguh. Lain macam. Kena ada perasaan macam orang miskin tu. Macam tu lah dia suruh. Dia bukan macam tu. Dia tak bermakna apa yang kita lihat tu betul. Pak Yan nampak besar. Ustaz yang tak ada. Ustaz mana hilang? Tak ada. Ustaz hilang. Lah. Dah habis lah kelas. Ustaz dah keluar. Oh, tu dia tak boleh. Dia dah tak boleh. Dia dah terkeluar. Dia dah keluar dah? Keluar dah. Oh, ni sesi kita lah ni. Dalam dia apa ni? Rasa dia terkeluar. Dia tekan soal